A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid, kita sambung pembelajaran kita di muka surat 34, iaitu pelajaran tauhid. Yang lepas kita dah tengok hari ini kita nak tengok pada i'tikad ahli sunnah wal jamaah tentang sifat qudrah. Sifat qudrah, sifat qudrah Allah Ta'ala. Yang lepas kita tengok i'tikad daripada i'tikad qadariyah dan juga i'tikad apa satu lagi? I'tikad jabariyah. Hari ini kita nak tengok i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Baik, i'tikad ahli sunnah wal jamaah kita baca sama-sama i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak terpaksa semata-mata dan tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajakan. Perbuatan yang disengajakan pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi kesan, padahal hakikatnya perbuatan sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Baik murid, kita tengok hari ini iaitu pada i'tikad sunnah wal jamaah pada sifat kudrah Allah Ta'ala, iaitu pada usaha dan ikhtiar manusia. Baik, ahli sunnah ni, perkataan ini diambil dengan maksud ahli adalah ahli lah as-sunnah, yang mengikut sunnah wal jamaah, maknanya dalam satu jamaah yang ramai. Artinya orang-orang ini, orang ahli sunnah wal jamaah ni adalah orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak terpaksa semata-mata. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad kita ni sebagai hamba tidak terpaksa semata-mata. Kalau yang lepas tentang Jabariyah, dikata manusia itu terpaksa melakukan apa-apa tu, mereka terpaksa. Siapa yang paksa mereka? Mereka kata Allah yang paksa. Tapi pada ahli sunnah wal jamaah, manusia ni, hamba ni tidak terpaksa semata-mata. Baik, tidak terpaksa. Nak buat apa-apa manusia tak terpaksa. Manusia akan buat sendiri atas kehendaknya. Baik, sambung lagi. Dan tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajakan. Apa jua perbuatan kita, apa yang kita buat, yang kita lakukan tentang perbuatan itu tidak langsung, tidak akan memberi kesan pun. Ini i'tikad ahli-sunnah wal jamaah. Tapi siapa yang memberi kesan? Baik. Perbuatan yang disengajakan pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Baik, kita buat, kita lakukan. Pada zahirnya dikatakan apa yang kita buat dengan sengaja itu adalah usaha dan ikhtiar. Baik, itulah dikatakan usaha dan ikhtiar. Baik, yang tiada memberi kesan, tak ada memberi kesan padahal hakikatnya perbuatan sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Memanglah kita sengajakan, tapi pada zahirnya kita usaha, kita ikhtiar. Itu zahir, zahir. Yang jelas, yang di depan. Nampak kita usaha dan kita ikhtiar. Tapi pada hakikatnya, tengok ni. Hakikatnya. Kita tandakan Hakikatnya ni.
Kalau zahir, itulah dikatakan usaha, itulah dikatakan ikhtiar. Itu zahir. Tapi kalau hakikat, secara hakikatnya, perbuatan sengaja hamba itu pun daripada siapa? Allah. Jadi usaha dan ikhtiar tu pada zahir melalui ahli sunnah wal jamaah ni. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan yang zahir tu, yang kita lakukan tu, yang kita sengajakan, perbuatan yang disengajakan. Ini perbuatan ni. Yang zahir itu dikatakan usaha dan ikhtiar. Tetapi pada hakikatnya, di belakangnya, yang tersembunyi, perbuatan sengaja hamba itu sengaja ni. Semuanya daripada siapa? Daripada Allah. Daripada Allah. Baik. Kita teruskan lagi. Baik. Walhasil, sekalian makhluk berusaha dan berikhtiar pada zahir. Namun pada hakikatnya Allah yang mengerjakan. Ni, tengok tadi. Kalau pada zahir tadi, ni. Walhasil, sekalian makhluk berusaha berikhtiar pada zahir. Ni zahir. Pada hakikatnya siapa? Pada hakikatnya Allah yang mengerjakannya. Baik. Maka kita sambung lagi. Sekejap. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif dengan suruhan dan tegahan, dan itulah sebab bagi pahala dan dosa. Tengok, pahala, dosa. Jadi Allah nak tentukan kita masuk syurga, nak bagi pahala ataupun nak bagi dosa, nak masuk syurga ataupun neraka, bergantung pada apa? Baik, bergantung pada taklif. Ni taklif. Jadi katakan, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif dengan suruhan dan tegahan, dan itulah sebab bagi pahala dan dosa. Jadi yang menentukan kita masuk syurga ataupun neraka pada apa? Ni, pada taklif ni, iaitu bergantung kepada apa yang kita ikhtiar, apa yang kita usaha. Jadi Allah tak tengok pada hasil dia. Allah tengok pada ikhtiar, pada usahanya. Jadi menentukan seorang itu dapat pahala ataupun dapat dosa. Sekiranya usaha dan ikhtiar dan usahanya kepada kejahatan, maka dia dapat dosa. Sekiranya ikhtiar dan usaha dia pada kebaikan, maka dia dapat pahala. Tapi pada hakikatnya, usaha dan ikhtiar tu siapa punya? Allah punya jua. Baik, kita teruskan lagi. Tetapi kita tidak hanya berserah sahaja kepada nasib ketentuan takdir daripada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita tak boleh berserah. Kerana apa? Allah bagi kita usaha. Allah bagi kita ikhtiar. Termasuk juga bagi orang yang berdoa, memohon kepada Allah. Itu apa? Itu juga masuk dalam usaha. Itu juga masuk dalam ikhtiar. Macam orang nak minta duit pada mak dia. Dia diam je. Mak dia boleh bagi duit tak? Nasib-nasib lah kalau mak dia bagi duit. Tetapi kalau nak, dia minta dengan cara usaha dan ikhtiar. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Nak Allah bagi rezeki semata-mata? Tak. Kena usaha dan ikhtiar. Antara yang paling rendah sekali, bukan paling rendah lah sekali, maknanya antara yang paling kuat, paling kuat yang tersembunyi, iaitu pada doa dan solat adalah usaha dan ikhtiar. Selain daripada itu, bekerja juga usaha dan ikhtiar. Mohon pada Allah, itu yang paling kuat sekali, usaha dan ikhtiar. Baik, sambung lagi. Hendaklah difahami dengan baik, di dalam masalah ini manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh, dan juga dilarang sebaliknya.
Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah Allah dan berhenti daripada mengerjakan segala larangannya. Baik, hendaklah difahami dengan baik. Di dalam masalah ini manusia itu telah disuruh. Allah dah suruh dah kita. Allah perintahkan kita. Suruh apa? Ikhtiar, cari kerja, usaha, membuat apa? Membuat baik, beramal soleh. Ini termasuk ni, doa. Beramal soleh, doa. Dan juga dilarang sebaliknya. Dilarang apa? Buat jahat. Apa yang Allah tegah jangan buat. Allah tak suka. Maka wajiblah manusia taat. Kena taat. Kena taat apa? Kena ikhtiar, kena cari, kena kerja, kena usaha, kena buat baik, kena amal soleh. Taat. Dan menyempurnakannya segala titah perintah Allah dan berhenti daripada kerjakan segala larangan Allah ni janganlah kita buat. Jangan kita buat. Baik, kita sambung lagi. Maka nyatalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah itu i'tikad pertengahan atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tikad Jabariyah yang tadi yang sebelum ni kita ada tengok Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah apa yang sebelum ni? Jabariyah iaitu serah habis semua Allah Ta'ala. Qadariyah tak langsung, tak serah langsung, semua dia punya kuasa. Manusia punya kuasa. Ini adalah semuanya adalah disebut melampau. Baik, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maka dihukumkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada. Mengadakan perkara yang ada. Apa yang ada? Apa yang ada? Ada usaha, ada ikhtiar. Dan meniadakan perkara yang tiada. Apa yang tiada? Ni. Yang tiada apa? Yang tiada apa? Yang tiada iaitu hakikat ni. Bukan yang lepas Ustaz beritahu. Apa? Kita usaha, ikhtiar, kesan ni siapa bagi? Allah yang bagi. Yang tiada ni, yang tiada kesan. Kesan daripada usaha dan ikhtiar tu, itulah tak ada. Sebab apa? Kesan itu daripada Allah. Orang nak berjaya, dia kena usaha. Tapi siapa yang beri kejayaan? Allah. Itu bukan kita. Orang nak kenyang, dia kena apa? Kena makan. Jadi makan tu apa? Usaha dan ikhtiar. Kenyang tu siapa bagi? Allah bagi. Kenyang tu boleh usaha? Boleh usaha. Tapi siapa yang bagi? Hakikatnya Allah. Baik. Berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha. Kerana, kita tengok sebelah. Kerana sememangnya ada usaha pada hamba dan mereka itu menidakkan hamba ini terpaksa semata-mata. Sebab dihukumkan i'tikad ahli sunnah itu pertengahan, kerana ia tidak terlalu lemah, iaitu untuk berusaha seperti Jabariyah, dan tidak terlalu keras seperti Qadariyah. Ahli sunnah wal jamaah adalah pendapat pertengahan. Kalau Jabariyah ni keras sangat, terlalu keras. Kalau Qadariyah tu terlalu lemah sangat. Dia kata semua usaha kita. Kata dia tidak terlalu lemah ni macam Jabariyah. Tidak terlalu lemah Jabariyah. Kalau Qadariyah terlalu kuat, dia kata seolah-olah dia yang ada power. Baik. Teruskan. Maka sebaik perkara itu ialah yang pertengahan, sebagaimana tersebut di dalam asar khairul umuri awsatuha. Khairul, sebaik-baik perkara iaitu awsatuha, yang pertengahan. Baik, ni awsatu pertengahan. Sebaik-baik perkara ni iaitu pertengahan. Jawapan ni ada. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan sahaja. Baik, teruskan sekali lagi.
Sebahagian orang Islam mengikut fahaman Jabariyah sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan pada perkara tersebut. Kadang orang Islam ni dikata dia bukan Jabariyah, tapi perbuatan dia Jabariyah. Dia tak nak usaha, dia tak nak doa, dia tak nak apa-apa. Dia serah pada Allah. Ini semua daripada Allah Ta'ala. Bila tak cakap dia ni Jabariyah, dia tak nak mengaku. Ni ada Baik. Bagi menguatkan kenyataan ini diambil daripada kepercayaan mereka tatkala ditanya, "Kenapa awak tidak naik haji?" Dijawabnya, "Belum ada seru." Kenapa awak tak pergi naik haji? Dia jawab, belum ada seru. Dia harapkan kepada Allah Ta'ala yang menyeru dia. Kalau ditanya, apa sebab si fulan itu bercerai? Maka dijawabnya, sudah takdir. Baik, ini pun sama ada serah. Padahal orang tu bercerai, ada ceritanya. Baik, apabila ditanya, apa sebab nakal, mencuri dan tak maju? Maka dijawabnya, sudah nasib dan sudah bahagiannya. Ini pun dia serah. Kenapa dia tak maju? Kenapa dia kenapa dia nakal? Kenapa dia mencuri? Dia kata dah nasib. Macam mana? Macam tu. Jadi ini pun fahaman yang disebut dalam kitab ini sebagai fahaman Jabariyah. Kalau tanya dia, kita cakap dia Jabariyah, dia tak mengaku. Baik. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Ini fahaman Jabariyah. Kita sambung lagi. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia menyangka seolah-olah Allah Ta'ala yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah sebahagian firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Surah An-Nisa ayat 79. Artinya, apa jua kebaikan, yakni nikmat kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ini Allah pesan, Allah ingatkan kita. Jadi apa yang baik, nikmat, kebaikan, semua siapa bagi? Allah kata semuanya daripada Allah. Kalau bencana, kesalahan, siapa? Ya, diri sendiri. Ini adab. Sebagai satu adab kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita salahkan Allah. Jadi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan, buat baik ataupun buat jahat, siapa yang usaha, siapa yang ikhtiar, kita sendiri. Pada hakikatnya kesannya adalah daripada Allah. Dan pada hakikat usaha dan ikhtiar itu, ahli sunnah mengatakan bahawa hakikat sebenarnya memang kita buat, tapi kat belakang hakikat tu adalah Allah jua yang berkuasa menentukan kita buat baik ataupun buat jahat. Jadi sekiranya ada permasalahan dalam tajuk ini agak berat sedikit untuk difahami tentang kudrah Allah Ta'ala. Jadi boleh tanya pada ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.